pribadi Muhammad Azharaji bin Muhammad Zaini dari kelas 1 IPS. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Solat Kunci Kejayaan. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyang. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Sidang yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Salat Kunci Kejayaan. Salat dari sudut bahasa bermakna doa, manakala dari istilah syarak pula bermaksud beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syaratnya tertentu. Salat lima waktu merupakan ibadah utama dan juga amalan antara rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Salat merupakan tiang agama dan juga amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Salat ialah ibadah dapat memberikan ketenangan jiwa kepada manusia, seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walau ya Bilal, aqimi salat, arihna biha. Maksudnya, wahai Bilal, dirikanlah salat, dahsyatkanlah diri kita dengan salat. Riwayat Abu Daud. Salat yang diwajibkan kepada umat Islam bukan hanya berperanan sebagai amalan kerohanian, tetapi terbukti mempunyai hikmah tersirat terhadap kesihatan fizikal dan mental manusia, khususnya jika dilakukan dengan penuh khusyuk. Sidang yang dirahmati Allah sekalian, salat yang berkesan juga dapat mencegah seseorang daripada melakukan perkara keji dan munkar. Seseorang yang tidak dapat meninggalkan perbuatan maksiat dan munkar bermakna salatnya masih belum sempurna. Oleh itu, kita wajiblah bermuhasabah dan berusaha untuk meningkatkan kualiti salat kita. Amalan salat pada awal waktu menjadi kunci kejayaan kerana orang yang istiqamah mendirikannya dapat mendisiplinkan dirinya dengan pengurusan waktu yang berkesan. Orang-orang yang mengutamakan hak Allah dalam urusan hidupnya pasti akan mendapat hidayah dan rahmat Allah, seterusnya mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Sebab itulah amalan solat perlu dilatih sejak usia muda. Ibu bapa wajib mendidik anak-anak mereka mendirikan solat. Pengurusan masjid dan surau perlu bijaksana dalam melakukan usaha yang berjaya, menggalakkan ahli karya agar istiqamah mendirikan solat fardu secara berjemaah. Kerajaan juga bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar yang menjadi perintah mendirikan solat, seperti menyediakan kemudahan solat di tempat kerja dan menguatkuasakan peraturan yang membenarkan pekerja muslim boleh menunaikan solat dalam waktu bekerja. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya agar mendirikan solat secara berjemaah pada setiap waktu dengan menjanjikan 27 ganjaran lebih besar berbanding solat bersendirian. Secara lebih khusus, baginda amat menekankan solat subuh dan isya secara berjemaah melalui sabda baginda dalam hadis, walau ya'lamuna fi 'atama was-subhi la'atawkuma walau haqwa. Maksudnya, sekiranya mereka yang mengetahui apa yang diganjarkan pada solat isyak dan subuh, nescaya mereka akan mendatangi kedua-duanya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang yang dirahmati Allah sekalian, mimbar mengutamakan beberapa pengajaran yang perlu direnungi bersama. Yang pertama, salat merupakan ibadah utama yang mempunyai banyak kelebihan dari sudut kerohanian serta kesihatan fizikal dan mental manusia yang amat bermanfaat untuk kesejahteraan hidup manusia.
Yang kedua, ibu bapa wajib memastikan anak-anak mendirikan solat dengan sempurna. Bimbing mereka mendirikan solat bermula umur 7 tahun. Dan anak-anak boleh dipukul jika tidak mendirikan solat setelah mencapai umur 10 tahun. Untuk mendidik mereka istiqamah dalam menunaikan solat. Yang ketiga, pengurusan masjid dan surau perlu bijaksana memperkenalkan berbagai tarikan dalam usaha mahu menggalakkan lebih ramai ahli karya mendirikan solat secara berjemaah. Yang keempat, solat fardu yang dilakukan secara berjemaah bukan sahaja berjaya menjadikan hubungan hamba-Nya dengan Tuhan, bahkan turut mengukuhkan hubungan sesama manusia yang natijahnya akan melahirkan masyarakat yang saling mengenali, bersatu dan berkasih sayang. Yang kelima, kejayaan menurut pandangan Islam tidak terbatas pada kesenangan hidup di dunia yang sementara. Kejayaan hakiki dianugerahi kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu wasami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Berikut ialah ketika mana saya dilantik